yang merupakan guru-guru akademi YouTuber. Takut nak sebut silap lagi. Betul-betul. Dan okey, seterusnya kepada sahabat-sahabat guru kanan mata pelajaran, sahabat-sahabat ketua panitia di bawah bidang sains dan matematik untuk sekolah menengah, serta ketua panitia sains dan juga ketua panitia matematik untuk sekolah rendah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada petang ini, Waalaikumsalam warahmatullahi. okay, pada petang ini saya mengambil inisiatif untuk kita mengisi satu slot bagi yang dinamakan sebagai program memperkasakan panitia, ya, program memperkasakan panitia, dengan harapan selepas cikgu-cikgu dapat input pada petang ini, bolehlah cikgu-cikgu membuat PLC di peringkat sekolah untuk kita perkasakan, budayakan dan menggunakan aplikasi yang kita akan sama-sama belajar pada petang ini kepada anak didik kita, ya, supaya PDPR kita akan sentiasa berjalan secara interaktif, ya. Dan kepada yang sudah familiar dengan apps ini, anggaplah ianya sebagai perkongsian, ya. Dan mana-mana guru yang masih lagi belum menguasai ataupun belum pernah dengar tentang kelas point ini, saya harap kita berilah, ya, tumpuan yang sepenuhnya supaya slot ini menjadi satu titik mulalah kepada guru-guru untuk menjadikan PDPR kita yang interaktif dan bermakna. Jadi saya dengan ini tanpa melengahkan masa menjemput, ya, orang hebat di PPD Marang ni, menjadi tulang belakang kami lah, ya, di sektor pembelajaran. Tak lain dan tak bukan sahabat kita Cikgu Mat Al-Huda, untuk memberikan kata-kata semangat perangsang kepada guru-guru di bawah bidang sains dan matematik. Jadi dengan ini saya persilakan. Terima kasih sahabat saya Puan Julie ni. Dia yang lebih hebat daripada saya. Dia banyaklah orang kata yang orang kata betul lulus untuk menjayakan program di bawah STEM ini, ya. Terima kasih sekali lagi Puan Julie selaku pengurusi dan acara majlis kita pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasta'in wa bihi nasta'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nikmat maula wa ni'mat nasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati barisan fasilitator kita, iaitu daripada Akademi YouTuber, Puan Ruzilawati ni diimport khas daripada dasar laut, nampak tu. Dan Cikgu Yang Riza dari Taman, saya tahulah Taman di mana, jauh semua tu. Serta semua ketua-ketua panitia sains dan matematik sekolah menengah dan sekolah rendah. Terima kasih dan juga saya ucapkan banyak terima kasih dan juga salam pengenalan dan jutaan terima kasih sekali lagi kerana memberi ruang dan peluang serta sanggup berbengkel pada petang ini bagi mendapat kata input-input yang berguna yang akan diberikan oleh dua orang pakar kita diundang khas daripada Akademi YouTuber. Jadi bila sebut akademik ni sesuatu yang besar, mana dia ada pertubuhan, dia ada bangunan, dia ada pengajar dia. Maknanya mereka semua ni diberi CJ semua ni, periktirafan. Kalau kita tengok tajuk kita pada petang ini ialah class point. Class point saya ada tengok juga sedikit berkaitan class point ini. Class point ini dia berkaitan satu aplikasi yang lebih kurang daripada PowerPoint lah, tapi dia lebih interaktif lagi. Dia modified PowerPoint itu menjadi lebih interaktif. Dia boleh dibuat quiz kan, boleh dibuat quizzes, boleh dibuat berbagai-bagai orang kata permainan. Jadi sangat menarik lah. Dan saya mengucapkan terima kasih lah kepada Yang Riza dengan Ruzilawati apabila kita menjemput dua orang pakar daripada Akademi YouTuber ni. Maknanya biasa kalau kita jemput daripada pihak swasta, costing dia sangat tinggi lah untuk bayaran kira jam.
Tapi sebab kita jemput dia ni, dia pun datang secara sukarela, maka pahala itu yang lebih besar daripada bayaran mungkin insyaAllah yang dia akan dapat nanti. Dan untuk pengetahuan guru-guru kita, guru-guru sains dan matematik, saya nak ambil kesempatan sikit untuk saya nak maklumkan berkaitan dengan satu program yang telah dilancarkan oleh KPM, Perkasaku. Jadi ada kaitan jugalah dengan sains matematik. Dalam program Perkasaku, ketua panitia perlu membuat penauditan KAK. KAK itu maksudnya kandungan asas kurikulum. Kandungan asas kurikulum, dia sepatutnya kita bermula 20 Januari hingga 31 Ogos mesti dihabiskan sebanyak 70% kandungan kurikulum, kandungan asas kurikulum untuk subjek sains dan matematik. Dan bermula bulan 1 September hingga 10 Disember mesti dihabiskan 30% lagi kandungan asas kurikulum untuk subjek sains dan matematik. Jadi 3 bulan tu untuk habiskan. Apabila sudah habis kandungan asas, baru pergi pada tambahan dan pelengkap. Jadi saya nak ambil kesempatan ini untuk sama-sama nanti ketua panitia maklum kepada anak buah nanti di sekolah, tanya mereka sejauh mana dah kandungan kurikulum yang telah mereka laksanakan, yang telah mereka ajarkan untuk subjek sains dan matematik dalam PDPR ataupun bersemuka. Kemudian ada satu lagi rancangan yang dilancarkan melalui Perkasaku ini, iaitu dipanggil Sumberku. Sumberku ini macam satu storage untuk KPM meletakkan bahan-bahan PDPR ni, bahan-bahan sokongan untuk mengajar ni, termasuklah YouTube, TikTok, quizzes, apa-apa saja dalam My Sumberku. Jadi mana-mana guru sains dan matematik yang telah menghasilkan bahan PDP yang menarik ini, kita minta hantar sama dalam bentuk video, dalam bentuk PowerPoint ataupun class point ini kepada PBD. Dan kita akan hantar ke JPM untuk diuploadkan ke portal Sumberku. Mana-mana guru yang berjaya bahan PDP-nya diupload akan diberi CJ oleh pihak KPM sebagai CJ perhargaan terhadap sumbangan yang diberikan. Dan bahan itu akan dikongsikan di seluruh Malaysia, bahkan seluruh dunia. Jadi pahala cikgu tak putus-putus cikgu dapat. Jadi nanti ambil take note nanti bila dah buat bahan tu, comel lah ni, sebab bila dah buat bengkel kelas point ini, boleh hasilkan bahan tu nanti dan boleh hantar kepada kita nanti. Saya percaya 2 orang yang berpengalaman dan berilmu ini akan menurunkan semua saka-saka ilmu saka ini untuk menjadikan guru-guru, cikgu Judy Husin punya saka ilmu tak apa lagi, saka sains. Jadi untuk dijadikan guru-guru lain menjadi, orang kata, sehebat 2 orang pakar kita daripada akademi yang diimport khas, diterbang khas daripada akademi YouTuber ini. Saya tahu subjek sains dan matematik ini merupakan satu subjek yang sukar, tapi dia menarik. Proses PDP dia sangat menarik. Sebab itu kita memerlukan satu bahan yang interaktif. Sebab ia boleh dibuat pelbagai kaedah. Dan saya dulu pun orang ICT juga, Cikgu Yan dengan Cikgu Ruzila apabila kita berkecimpung dalam bidang ICT ni, kita kena sentiasa membuat, orang putih kata practice make perfect. Betul lah. Kalau kita tak buat, kita tak amalikan ilmu yang kita diajar pada hari ini, saya boleh beri jaminan selepas bengkel ni cikgu tak akan ingat. Dia mesti ada amali, proses untuk kita mengingat. Selepas bengkel ini, bila Cikgu Rosilawati, Cikgu Yang Riza dah pergi ni, kita buat. Kita bina. Kalau tak boleh seminggu tu, jangan tinggal. Sehingga kita mahir. Kalau kita tinggal lama, kita tak ingat lah nak buat balik. Dia tak ada coding saya rasa yang ini. Kalau dulu, era tahun 2000, 90-an dulu, untuk menghasilkan bahan PDP yang berbentuk interaktif macam ini, kita menggunakan AutoWare ataupun kita menggunakan Flash. 2 perisian yang sangat sukar untuk kita kuasai. Dan ia penuh dengan coding. Tetapi teknologi ini dia bersifat dinamik. Dia sentiasa berubah ke arah yang lebih friendly. Yang lebih friendly user dan lebih mudah
dan lebih menarik. Itulah kelebihan teknologi ya. Jadi apabila Microsoft ni dia membangunkan PowerPoint dan Point Classroom ini, dia semakin mudah untuk dibina. Saya yakinlah cikgu-cikgu apabila diberi penerangan hari ini, insyaAllah akan berjaya menghasilkan orang kata satu bahan PDP yang menarik. Jadi yang penting cikgu kena praktis ya. Practice make perfect. Apabila dah cikgu mahir, cikgu boleh buat PLC di sekolah pula nanti untuk cikgu-cikgu sains dan matematik yang lain. Saya tak nak cakap macam lah, nampak dua orang JU kita tak sabar dah. Sangat-sangat teruja untuk memberi ilmu pada petang ini ya. Jadi saya mengucapkan jutaan terima kasih bagi pihak Pejabat Pendidikan Daerah di atas sumbangan dua sahabat kita ini. Semoga yang menjadi satu ilmu yang bermanfaat untuk cikgu-cikgu, untuk anak didik kita dan untuk seluruh warga Malaysia nanti. Jadi sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan kepada juruacara kita di Konti ya, di Konti tu. Puan Julie ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Mak Huda kerana sentiasa memberi sokongan kepada kami dan di PPD dan juga kepada guru-guru. Dan sebelum saya menyerahkan kepada JU kita, sukalah saya membuat satu pesanan yang satu pesanan mesra lah ya, iaitu berkaitan dengan yang pertamanya ialah dari segi masa. Ya, sebenarnya sebelum pukul 2.30 tadi ada beberapa orang yang masuk lebih awal dari pukul 2 lagi yang macam JU tu tak apalah. Macam sahabat yang lain pun pukul 2 tu sudah standby. Ya, sudah masuk linknya. Jadi harapan saya lah di masa-masa akan datang dari segi masa tu kita lebih punctual lah ya. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua, berkaitan dengan kelas point pada petang ini, ianya bukan merupakan aplikasi di bawah Google Classroom. Ya, kita digalakkan untuk menggunakan aplikasi-aplikasi di bawah Google Classroom. Tapi untuk petang ini, setelah perbincangan, kita nak juga guru-guru tahu menggunakan kelas point walaupun ianya bukanlah aplikasi di bawah Google Classroom. Ya, Ruzi kan? Okey, jadi dengan itu saya menjemputlah ya dua orang cikgu kita pada petang ini, iaitu Cikgu Rozi dan juga Cikgu Yang untuk menyampaikan ilmu berkaitan dengan kelas point. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih Puan Julie dan Encik Mak Huda atas jemputan. Okay, untuk bengkel pada petang ni, saya akan berkongsi berkaitan dengan kelas point dalam PDPR. Okay, apa khabar semua cikgu? Okay, saya harap semua cikgu-cikgu sudah bersedia untuk meneruskan bengkel walaupun pagi tadi dah letih dengan PDPR ataupun bersemuka di sekolah dan masih lagi bersemangat untuk menambah ilmu. Suara saya okey ke Cikgu Yariza? Okey. Dengan jelas. Okey, terima kasih. Saya takut saya cakap seorang je. Okey, ini adalah paparan bila kita slideshow class point. Okey, saya akan tunjuk satu persatu berkaitan dengan kelas point. Okey, sebelum tu saya memperkenalkan diri saya adalah Cikgu Ruzlawati dari SMK Tengku Lela Segara, Marang, Terengganu. Ya. Okey, apa yang menariknya kelas point ni? Okey, dia sama dengan PowerPoint biasa tapi kita tambah sedikit satu bar saja dalam PowerPoint. Okey, untuk menjadikan PowerPoint kita lebih interaktif. Okey, kita boleh, seterusnya link. Okey, untuk link ni kita akan hantar link dalam chat. Okey, sekiranya cikgu-cikgu guna Google Meet, cikgu akan hantar link dalam Google Meet seperti mana yang saya sudah hantar tadi. Ada nampak tak?
Ada. Dengan kod kelas. Ya. Okay, jadi mula-mula kalau cikgu nak guna class point ni, cikgu kena hantar link class point dan kod kelas untuk hari tu. Okay, tanpa Google Meet. Okay, cikgu juga boleh hantar link tu dalam WhatsApp ataupun Telegram. Okay, sekiranya class point ni dijalankan secara online, okay, dengan Google Meet, okay, memang kita nampak jelas muka cikgu dan dengan pelajar nampak. Tapi kalau dalam Google Meet, guru perlu slideshow PowerPoint dan pelajar baru nampak slide PowerPoint. Jadi maksudnya kalau pelajar tu tidak ada internet yang stabil ataupun internet dia yang putus-putus, boleh juga mengikuti kelas kita dengan buka class point. Okey, seterusnya whiteboard. Okey, kalau dengan Google Meet boleh nampak dengan jelas. Okey, tanpa Google Meet, cikgu perlu slideshow dan masuk slideshow semula. Okey, seterusnya annotation. Annotation ni kalau macam cikgu Maths, dia akan conteng ataupun tulis dengan pen tu. Okey, dalam Google Meet boleh nampak dengan jelas. Okey, tanpa Google Meet, exit slideshow dan masuk slideshow semula. Nanti saya akan tunjukkan. Okey, seterusnya suara guru. Suara guru kalau dengan Google Meet boleh dengar dengan jelas. Tanpa Google Meet, pelajar tidak dengar. Macam mana nak dengar sebab dia tanpa Google Meet. Tapi slide PowerPoint masih lagi pelajar boleh tengok dalam dia punya telefon. Itu yang menariknya class point. Sebab biasanya kita dengar pelajar bagi tahu kepada cikgu, saya tak ada internet saya tak stabil, saya tak boleh masuk Google Meet. Jadi ini adalah salah satu inisiatif cikgu. Boleh hantar link class point, lepas tu hantar kod class point dan pelajar boleh masuk tanpa masuk dalam Google Meet. Boleh faham ke? Okey, sekiranya cikgu-cikgu tak faham boleh tanya dekat ruangan chat tu, saya akan respon. Okey, dalam class point ni dia ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 interactive quiz. Okey, yang pertama mestilah cikgu-cikgu mesti sediakan slide bahan pengajaran. Mesti ada biasa macam cikgu mengajar tu kan. Mengajar, lepas tu baru ada quiz antar. Jadi dalam quiz ni kita boleh terus direct tanya pelajar dan pelajar terus boleh hantar jawapan dia. Itu yang menarik tu. Jadi kita tahu pelajar tu masih lagi ada di depan telefon ataupun laptop dia ataupun dia buka saja laptop, dia pun biar je. Jadi bila kita panggil ataupun kita bagi quiz, dia tak jawab. Jadi kita boleh boleh aktifkan pelajar tu dengan interaktif quiz. Okey, yang kedua masukkan soalan dalam slide. Okey, seperti mana yang saya bagi tahu tadi, mula-mula cikgu masukkan nota. Lepas tu habis nota terus cikgu bagi soalan. Lepas tu pelajar jawab. Okey, lepas tu pelajar kena masukkan kod class point yang sudah diberi kepada pelajar. Okey, klik slideshow dan tekan butang aktiviti. Okey, guru boleh lihat jawapan pelajar semasa kelas berlangsung. Okey, direct terus. Komunikasi dua hala antara guru dengan pelajar. Yeah. Okey, kalau tengok di paparan slide saya sekarang ni sudah ada 13 orang yang sudah masuk. Okey, bagi tepukan dulu. 3 orang yang dah masuk. Jadi sebenarnya daripada slideshow saya ni, saya boleh tengok siapa yang sudah masuk. Okey, boleh tekan kat bawah ni, nampak cursor saya ni. Ataupun saya ambil pointer. Dah ada 16 partisipan. Okey, jadi cikgu-cikgu perlu ambil classpoint.app ni dan hantar dalam ruangan chat dan kod kelas. Kod kelas ni kena bagi tahu juga kepada pelajar 52401. Okey, yang sudah masuk
23 orang. Tahniah. Oh, cikgu yang disapa ada Iyad. Nah. Jadi kalau macam kelas kita Cikgu Juli pun boleh masuk. Cikgu Juli. Nanti dulu sabar dulu cikgu yang. Sabar dulu. Oleh kerana saya ni ambil yang free saja, free. Dia ada yang berbayar dan ada yang free. Jadi saya untuk kelas saya ambil 25 saja. Saya tak bayar, saya tak beli. Saya cuma guna yang free saja. Untuk yang free ni boleh masuk 25 orang sahaja. Jadi maksimum. Kalau nak masuk lagi minta maaf cikgu-cikgu yang lain tu yang belum join. Tak apa, tak payah. Cukuplah. Untuk 25 orang sahaja. Sebab dia dah tulis sini maksimum. Dah ada yang terkeluar. Boleh tahu juga siapa yang terkeluar tadi. Jadi cikgu kenapa keluar? Mungkin line dia tak stabil. Okey. Tahniah. Mungkin saya keluar kot sebab ada orang lain boleh masuk. Boleh cikgu. Okey, boleh tutup. Okey, bawah ni ada paparan. Kalau klik dekat C ni yang kod tadi. Lepas tu dekat yang tertingkap ni adalah indeks. Cikgu boleh ada soalan tengok. Cikgu Rozilawati ada soalan. Ada soalan? Dekat chat tu. Macam mana cikgu-cikgu nak dapat kelas kod untuk dikongsi dengan pelajar? Okey, terima kasih Cikgu Nur Hayati. Okey, dekat saya nampak cursor saya ni. Okey, ujung sekali ni. Tadi saya dah klik dah tadi. Classpoint.app ni kena hantar kepada pelajar dan kod kelas adalah 52401. Tak boleh masuk, memang tak boleh masuk dah Cikgu Nik Khatijah. Sebab saya guna plan yang free saja, boleh muat 25 orang saja. Jadi maksudnya cukuplah untuk satu kelas saya. Jadi cikgu tak boleh masuk dah Cikgu Nik Khatijah. Okey, seterusnya bawah ni ada previous ataupun next. Okey, lagi bawah ni ada juga cursor ni, yang ni kita nak klik-klik je. Ada pointer. Lepas tu ada pen untuk cikgu tanda right. Ada pen merah bawah ni ada highlight. Lepas tu ada pemadam. Lepas tu ada whiteboard. Whiteboard ni pun menarik juga, menarik. Semua menarik. Petang ni semua menarik. Okey, ada whiteboard, ada blackboard, ada rule paper. Okey, untuk cikgu matematik yang ni ke. Ataupun kita boleh menambah 3 lagi. Maksudnya kita boleh masukkan 6 whiteboard. Okey, sebagai contohnya. Ada lagi tanya soalan ni. Ada lagi soalan first step untuk dapatkan kod. First step untuk dapatkan kod tu. Laju ke saya laju kejap. Okey, kod tu. Kod tu boleh tengok di cursor saya ni, nampak cursor. Hujung sekali ni, sebelah kiri hujung. Boleh klik situ dekat C ni. Dekat C sebelah kiri bawah tu. Ada kod kelas adalah 52401. Tak jumpa dalam Play Store app sini. Dia bukan install daripada Play Store. Saya guna laptop. Dia kalau dia lain sikit, layout lain sikit lah. Okay, seterusnya bawah ni ada juga quick poll. Quick poll ni cikgu boleh masukkan soalan. Lepas tu boleh nak buat apa? Boleh cuba yang tu. Okey, lagi kita ada juga ni pick a name. Pick a name ni dia akan keluar color-color gini. Okey, contohnya bila cikgu dah habis satu kelas, lepas tu okey, untuk hari ni cikgu akan tanya set induksi. Macam mana nak dapatkan kod kelas point? Contoh soalan macam tu. Jadi saya pun klik, warna kegemaran saya adalah warna ungu. Contoh. Jadi okey. Lepas tu cikgu panggil lah nama dia. Okey, Cikgu Farah boleh jawab soalan cikgu. Apakah kod ke apa, boleh tanyalah. Jadi maksudnya boleh main-main dengan pelajar. Okey, contoh lain boleh tekan warna pink ke Yat. Okey, Yat. Cikgu Yat boleh jawab soalan saya. Ada ke Cikgu Yat? Boleh. Apakah kod kelas kita pada petang ini?
52,401. Okey. Bagilah ucap tahniah. Cikgu Yat, bagus. Begitu. Jadi pelajar pun, wah cikgu panggil nama saya. Jadi macam teruja lah sikit. Teruja dan menarik. Jadi dia pun suka masuk kelas cikgu. Contohnya gitu lah. Okey, lepas tu cikgu boleh cuba lagi lah. Saya stop je lah. Okey, dan last sekali ada juga leaderboard. Okey, ni sekiranya kita nak buat macam pertandingan, siapa yang terawal jawab, dia akan dapat nombor 1. Jadi sebab saya belum lagi buat ni, tak keluar. Okey, ni untuk kelas kita. Okey, yang sebelah kanan saya ni, sebelah kanan ni adalah paparan pada telefon pelajar. Telefon pelajar dia kena masukkan kod kelas, lepas tu nama dia, lepas tu tekan join. Dia tak payah install kan? Tak payah. Pelajar tak payah, cuma cikgu yang kena install di laptop. Biasanya cikgu guna laptop kan. Okey, seterusnya contohnya adalah multiple choice. Okey, saya terangkan dahulu perjalanan bengkel. Okey, mula-mula saya akan terangkan dulu. Kita akan main dengan 5 interaktif quiz tadi. Lepas tu saya akan tunjukkan macam mana untuk install. Jadi siapa cikgu-cikgu yang sudah masuk dalam kelas point tadi, 25 orang ni boleh bagi kerjasama untuk menjawab soalan yang saya berikan. Okay, harap boleh ya. Okey, soalan pertama, ni contohnya cikgu tulis dulu. Sebuah kereta api elektrik bergerak ke utara dengan halaju 100 km per jam. Okey, ke manakah asapnya berhembus? Okey, ini adalah soalan aneka pilihan. Aneka pilihan. Jadi kita akan masukkan tepi ni adalah multiple choice. Okey, A selatan, B barat, C timur, D tidak ada. Okey, lepas tu bila cikgu tulis soalan, cikgu kena tekan multiple choice. Okey, baru dia akan keluar responses macam ni dan pelajar kena jawab. Okey, saya terangkan pula yang ni. Okey, yang ni ada, bawah ni ada 6 orang yang sudah hantar, 6 orang. Okey, ni ada masa. Okey, ni ada close submission untuk kita stopkan responses lagi. Okey, responses ni, okey dia ada mata sini. Mata ni kadang pelajar kita kalau tengok jawapan terus, dia pun tiru jawapan. Kawan yang dah hantar dia pun tengok jawapan. Jadi saya galakkan cikgu tutuplah dulu mata dia. Jadi kita tak tahu jawapan yang pelajar lain hantar. Okey, di hujung ni ada music. Kalau cikgu tak ambil music pun boleh je. Jadi bolehlah bagi music dulu ke. Okey, di atas ni pula, kat atas ni ada live status. Live status. Okey, 14 orang yang sudah submitted, yang sudah hantar. 14. Yang masih lagi pending. Okey, klik situ. Okey, lepas tu cikgu pun mungkin contoh saya bagi cikgu baca nama Azmam. Mana cikgu Azmah, cikgu Sadriza, mana ni, kenapa belum hantar, kenapa belum submit. Cikgu bolehlah buat contoh macam tu. Jadi lagi ada cikgu Hanizan. Cepat hantar sebelum cikgu tutup. Jadi pelajar yang masih tidur tak hantar lagi tu, dia pun macam alert lah dengan suara cikgu ke. Cikgu Ana, cikgu Syahida, cikgu Hanizan, sila hantar cepat. Kita kena alert macam tu. Kalau nak baiki jawapan tak boleh cikgu, sekali je.
Guna handset susah nak kontrol, ya betul. Guna handphone tak boleh ke untuk cikgu? Sebab saya biasanya saya guna laptop. Okey, ada cepat. 6 orang lagi yang belum submit. 6 orang lagi. 6 orang lagi, cepat-cepat. Jadi ataupun jadi tak boleh. Cikgu boleh tahu tu siapa yang belum hantar, siapa yang dah hantar. Jadi kita tahu siapa yang belum hantar, siapa yang masih di depan laptop, siapa yang sudah ke siapa yang sudah ke lain tu. Sudah ke lain. Ke lain Dia on je telefon dia. Sebab biasa pelajar kita gitu. Aduh. Soalan itu kita dah sediakan dalam slide pengajaran ke? Ya, Cikgu Nurul Syuhada. Ya, ya. Kena sediakan satu slide untuk soalan. Kalau nak bagi jawapan boleh ke? Tak boleh. Nak bagi jawapan tak boleh. Tak boleh. Kalau Windows 8 tak boleh install ke? Okey, untuk Windows ni nanti saya akan tunjukkan macam dia ada boleh. Windows 8 boleh. Tu boleh. Terima kasih. Try buka nak jawab, tak jumpa ads. Kita dah penuh cikgu, dah penuh 25 orang saja. Dia limit dia 25. Yang 25 orang saja yang percuma. Saya cuma guna yang percuma. Kalau nak yang lebih tu kena bayar. Kena bayar. Jadi saya close submission. Okey, kita tengok. Yang jawab A. Tadi saya tanya apa? Asap kan? Asap. A 95%, B, C, D. Okey, show boleh tekan sini. Show correct answer D. D sepatutnya D. Ramai yang salah ni. Mungkin cikgu boleh komen sebab apa. Okey, lepas tu leaderboard boleh tekan sini. Nampak. Okey, bagi tepukan untuk cikgu. Cikgu. 100% correct. Jadi bolehlah bagi hadiah kepada pelajar. Pelajar pun dapat hadiah. Yang lain semua salah. Cikgu saja yang betul untuk petang ni. Okey, lepas tu cikgu boleh insert as slide. Kalau insert as slide ni dia akan bawa slide cikgu tu, dia akan banyak slide. Jadi saya tak mahu Jadi saya tutup saja. Okey, sepatutnya tidak ada. Mana kereta api elektrik ada asap. Kereta api mana ada? Kereta api elektrik tak ada asap. Saya cikgu matematik tahu. Cikgu sains patutnya tahu. Tak ada asap, betul Cikgu Sharifah. Okey, seterusnya dia menggunakan word cloud. Okey, apakah aplikasi yang anda paling kerap guna sepanjang PDPR? Ni saja suka-suka je cikgu. Saya bukan nak buat nak buat statistik, bukan, saja untuk perkongsian untuk petani saja. Okey, jadi yang ni kita menggunakan word cloud. Word cloud ni tidak ada nama. Nama cikgu pun tidak ditunjukkan macam sebelum ni. Jadi saya pun tekan word cloud. Okey, cikgu boleh respon Apakah aplikasi yang anda paling kerap gunakan sepanjang PDPR? Okey, sama cikgu juga. Cikgu yang join lah boleh respon. Cikgu yang join saja boleh respon. 25 orang ini saja yang boleh respon. Ya. 25 orang ni tolonglah jawab. Tolong jawab. Okey, masa ni pun boleh set sebenarnya. Ya. Music tak boleh set, dia memang dah automatic. Ada muzik sebab tak dengar lah. Tak dengar? Ada. Okey, nak cerita sikit pasal apa ni, dia punya account ClassPoint ni yang free tu, dia
selama-lamanya percuma, forever free. 5 soalan untuk setiap PowerPoint. 5 soalan ya. 5 dibenarkan. soalan. 5 Ya. soalan. Kemudian 25 orang maksimum pelajar. Semua jenis soalan dia benarkan. Kemudian ada leaderboard, ada slide annotation, ada digital whiteboard. Tapi kalau yang tadi tu free, basic basic tu free. Kemudian ada pro tu, harganya US dollar RM8.90 sebulan. Yang tu Jadi mampu dia milik unlimited unlimited question, maknanya kita boleh letakkan banyak soalan untuk setiap PowerPoint. Kemudian untuk 200 pelajar, maximum class size. Export leaderboard as CSV, kita boleh export ke dalam Excel. Kemudian ada support lagi, maknanya kalau kita ada masalah kita boleh tanya dengan staff-staff ClassPoint lah. Tapi kalau betul-betul nak guna, berbaloi lah $8.90 sebulan ni. Tapi kalau kita nak guna free basic ni, betul lah 5 soalan untuk setiap PowerPoint, kita gunalah setiap kali tu 5 soalan. Boleh dah. Contoh lain 5 cukup soalan je juga. untuk 5 soalan tu cukup untuk je. satu kelas. Betul lah. Okay, jadi 16 orang sudah hantar, jadi ada lagi ke? Saya close lah kot. Okay, ada Google Meet. Okay, perkataan yang paling besar dia ramai yang guna ataupun ramai yang bagi jawapan yang sama. Okay, contohnya Google Meet. Dia bila kita tekan Google Meet sini ada 6, dia keluar 6. Maksudnya 6 orang yang hantar jawapan yang sama. Lagi ramai yang hantar jawapan yang sama, lagi besar perkataan tu. Telegram 6. Jadi live worksheet, WhatsApp. Ni GM ni Google Meet juga. YouTube 1, YouTube, WhatsApp, Meet, Quizzes, share screen, Telegram. Okay, WhatsApp. Okay, terima kasih cikgu-cikgu yang bagi respon. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya kita pergi kepada short answer. Short answer ni kita boleh bagi jawapan lebih kurang satu perenggan. Okay, saya bagi contoh oleh kerana petang ni adalah cikgu sains dan matematik. Okay, huraikan apakah maksud fotosintesis. Okay, 3 markah. Kalau sekolah menengah biasanya kalau 3 markah ni 3 point. Ini 3 info. Jadi cikgu boleh bagi. Okay, boleh jawab sekarang. Short answer. Okay, 25 orang ni. 25 orang. 25 orang yang tadi saja yang. Jangan jawab dekat chat tu. Ke tak boleh masuk dan jawab kat chat? Cikgu Syariza, kenapa tak Cikgu boleh? Syariza tak masuk kot. Tak masuk dalam kelas point ke? Mungkin kot. Yang dalam ni tak jawab lagi. Yang dalam apa ni, kelas point ni. Okay, dah ada 3 orang. Memang tak boleh masuk sebab dia 25 orang je. 25 orang saja. Tapi ada 23 sekarang ni. 23 boleh masuk saja. Boleh masuk. 2 orang boleh lagi masuk. Boleh masuk. Boleh masuk 2 orang lagi. Masuk dah tadi. Tak apa. Okey. Kalau ada nak masuk, 2 orang lagi boleh masuk tu. Gila-gila pun tak apa. Biar ada apa ni, masing-masing ada pengalaman lah masuk. Macam mana kalau pelajar masuk tu, macam tu lah. Macam mana di paparan pelajar. Ya. Menarik. Sebab pelajar, kita direct dengan pelajar terus. Ya. Kalau bagi soalan, pelajar buat lambat. Contoh Jadi kalau kelas point ni kita direct hubungan 2 hala terus dengan pelajar, cikgu dengan pelajar. Ya. Secara live macam mana ni? Tak ada jawapan lagi ni?
Cepat cikgu cepat. Bagi Rasanya tak susah soalannya. senang je fotosintesis macam mana. Aduh. Dah jawapan kat tepi ni Cikgu Syariza bagi proses tumbuhan membuat makanan. Soalan dah bocor, jawapan dah bocor. Aduh. Soalan ini kita type kat slide PowerPoint. Ya, betul Cikgu Siti Sarah. Lepas nota ataupun nota yang berkaitan tu kita type satu slide untuk soalan. Okay, jadi saya close untuk short answer ni, cikgu boleh terus tengok jawapan daripada pelajar. Okey, contohnya fotosintesis merujuk kepada proses penukaran tenaga cahaya daripada matahari kepada tenaga biokimia. Bagus. Bagus, bagi tepukan. Bagi untuk Cikgu Farah. Lepas tu cikgu-cikgu boleh bagi love sikit ke? Like maksudnya like. Lepas tu boleh download. Lepas tu delete ni tak ya. Okey, lepas tu lagi Cikgu Siti Khadijah, proses tumbuhan hijau buat makanan. Kalau ada jawapan yang mengarut tu boleh kita delete. Mengarut boleh delete. Jadi kita pun bagi peneguhan untuk pelajar, bagi like, love. Jadi pelajar pun cikgu suka apa jawapan saya. Jadi yang lain pun jadi kita boleh direct terus tengok adakah pelajar ni faham ke, tak faham ke, di alam khayalan ke, boleh terus. Jadi senang untuk cikgu. Proses tumbuhan membuat makanan. Okey, Tania. Okey, boleh cikgu-cikgu ada soalan ke? Boleh, kita boleh tengok ataupun boleh save for review. Boleh save. Lepas tu boleh view responses ni pun boleh. Ni sama je. Ataupun boleh insert result as slide ni. Dia akan jadi masuk dalam slide PowerPoint kita tadi. Jadi saya tak masuk lah. Kalau tak banyak sangat ni. Jadi slide saya akan ke bawah. Ya. Tu cikgu Siti Khadijah kata tu. Cek. Ya, menarik kelas belajar tak boring. Ya, betul Cikgu Siti Khadijah. Okey, seterusnya. Okey, ni adalah contoh slide drawing. Okey, contoh sains ni saya ambil daripada deria. Okey, mata. Jadi di paparan pelajar boleh suaikan. Mata, mana mata mesti penglihatan. Masukkan lidah. Ada soalan Cikgu Nuzilawati. Macam mana soalan kita dalam PowerPoint nak link dengan soalan dalam kejap lagi saya akan tunjukkan. Saya tunjuk yang ni dulu. Okey, ni contoh slide drawing. Jadi pelajar pun boleh ikut sini. Cari daripada apa ni? Daripada gambar haiwan ni kepada lubang dia. Okey, seterusnya ini pun adalah slide drawing. Lukiskan potret wajah diri kamu sekarang ini. Boleh ikut sekejap je kan? Boleh kita cuba yang ni cikgu. Sebab yang ni kita guna jari kita saja untuk lukis potret wajah diri kamu sekarang ini. Guna jari ke guna mouse? Guna jari. Guna jari guna jari. Sebab pelajar biasa guna telefon. Dia tak ada mouse. Jadi dekat paparan telefon dia tu ada pen warna hitam, merah, lepas tu ada pemadam, lepas tu ada perkataan submit. Jadi dia akan submit situ.
Jadi sebagai contohnya bila dah habis, cikgu pun nak buat penutup ataupun refleksi. Cikgu pun tanyalah macam mana pembelajaran hari ni, senyum ke, masam ke ataupun pening ke. Jadi kita boleh masukkan satu slide. Selepas habis slide penerangan cikgu tu, boleh masukkan satu slide. Bolehlah pelajar pun dia lukis, lukis. Ada pelajar yang senyum. Kalau kelas saya tu ada pelajar yang senyum. Lepas tu ada yang pening dah ada juga. Dia pun buat muka pening. Semua ada. Jadi cikgu pun tahu. Oleh kerana awak dah pening, cikgu stop PDPR, bagi latihan. Muka kesian macam mana Muka kesian ada. Dia muka sedih. Sebab pelajar ni kalau dengan emoji ni dia memang tahu kan, sama dengan WhatsApp dia kan. Dia muka sedih je, aduh. Lepas tu kalau saya memang saya tanya, kenapa awak sedih? Fatin, kenapa sedih? Pening dah cikgu, dia pun jawab gitu. Sebab nanti kita akan buka apa yang pelajar kita respon tadi, kita akan tengok dia muka sedih ke, muka ceria ke. Tapi setakat ni yang saya guna semuanya ceria lah. Semua senyum. Sebab dia suka. Dengan kelas point ni dia suka dan dia semua senyum jarang yang sedih jarang. Jadi boleh guna, cikgu-cikgu boleh guna. Okey, saya untuk meringkaskan saya close Okey, dah ada 12, sempat ke? Close aku, nanti tak sempat nak ajar yang lain. Okey. Okey, dah ada 12 orang yang hantar tadi. Tengok muka semua senyum-senyum. Jadi kita tahu pelajar ni senyum hari ni. Bengkel hari ni semua senyum. Lukis tak ada mata. Bolehlah. Mungkin tak sempat ni Cikgu Hanizan. Mungkin cikgu-cikgu boleh komen daripada apa yang digambarkan. Cikgu Sarah senyum, Cikgu Rudaniah senyum. Terima kasih. Semua senyum semua senyum petang ni Cikgu Yariza. Okey, seterusnya. Okey, ni saya bagi contohnya bulatkan kata hubung. Okey, mungkin cikgu BM ke. Okey, jadi pelajar boleh ni pun slide drawing. Jadi pelajar boleh bulatkan dengan jari dia kat mana kata hubung. Mungkin dia boleh macam mana nak tutup kat submission. Close je cikgu. Close je. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah yang kelima. Kita ada dalam kelas point ni ada 5 saja interactive quiz. Okey, jadi yang kelima ni adalah image upload. Okey, untuk cikgu-cikgu sains, matematik matematik macam mana kita nak tulis dalam telefon kan? Agak sukar. Biasanya kalau matematik dan saya cikgu matematik, saya suruh pelajar tu ambil gambar dan awak upload dalam image upload. Image upload. Kan bila dia ambil gambar, dia akan masuk dalam galeri telefon. Lepas tu awak akan upload image. Okey, contoh lain ni tak payah buat kot. Mana? Close submission tadi cikgu, bila cikgu tekan image upload ni, ni sini. Close submission. Cikgu klik saja. Klik saja. Lepas tu baru ni sebab kita tak buat Okey, lepas tu baru ada respons ini yang pelajar hantar tu, baru kita komen daripada hasil kerja pelajar tu, sama ada baik, salah. Kan boleh komen. Okey, ni contoh kalau matematik. Sila muat naik latihan kuadratik muka surat 34 untuk dibincangkan. Okey, sebab apa image upload saya sudah berwarna kelabu ni? Sebab saya sudah menggunakan 5 slide. Dia boleh, kalau yang free ni kita boleh guna 5 saja.
Jadi automatik dia akan jadi warna kelabu. Ya. Ha. Kalau kita guna slide lain, dia punya kod dia lain pula kan? Slide lain-lain. Kod dia. Kalau kita guna PowerPoint lain lah, maknanya PowerPoint kita lain. nak buat Lain pula. lain. Okey, seterusnya kita pergi kepada nak download. Okey, untuk guru, okey, install www.classpoint.io. Sekejap lagi saya tunjukkan. Okey, free sahaja, isi maklumat, lepas tu download. Okey, untuk pelajar tidak perlu install. Okey, masukkan classpoint.app ni, cikgu bagi link ni dalam chat ataupun dalam WhatsApp ataupun Telegram. Okey, lepas tu pelajar akan masukkan nama, lepas tu masukkan kod ClassPoint yang diberi oleh guru. Okey, interactive quiz in PowerPoint. Okey, free download. Okey, dia boleh untuk Windows 7, 8, 10. Okey, Office 2013, 2016, 2019 dan 365. Okay, proses download. Jom kita explore. Want to keep your annotation. Annotation ni kalau cikgu nak simpan boleh tekan keep. Kalau tak mau simpan tekan discard. Okay, seterusnya saya akan tunjukkan macam mana nak install. Okay. Cikgu type saja ke atas ni. classpoint.io. Lepas tu tekan free download. Senang je. Lepas tu bawah ni dia ada tunjukkan annotation on your slide. Cara-cara tutorial. Cikgu boleh yang apa yang saya bagi tahu tadi. Ada tutorial bawah ni. Ini kalau untuk whiteboard. Okey, kita pergi kepada pricing. Okey, pricing ni apa yang cikgu yang Riza bagi tahu tadi. Okey, untuk basic ataupun free. Okey, kita boleh masukkan 5 soalan dalam PowerPoint. Okey, 25 pelajar. All question type boleh. Leaderboard boleh. Leaderboard ni yang macam pertandingan yang tadi tu. Slide annotation ni adalah yang kalau macam cikgu matematik yang tulis contoh-contoh tu, pengiraan tu ada. Dan digital whiteboard. Okay, download. Lepas tu kalau pro ni adalah US RM8.90 per month. Ini boleh kalau cikgu nak beli terpulang. Okay, dan dia boleh unlimited question, boleh berapa banyak soalan dalam PowerPoint cikgu. Boleh muat 200 pelajar, ada leaderboard. Kita boleh export leaderboard as CSV, premium support. Ni yang banyak sikit lah, cikgu kena beli lah. Kalau untuk sekolah tu school. Untuk sekolah. School sebelah tu. School. Yang custom tu kan untuk sekolah. Untuk maknanya untuk boleh guna untuk satu sekolah. Oh, ini sekolah kena beli maksudnya. Betul. Tapi yang itu kena get quote tu, maknanya kita klik tu dia akan bagi quotation lah harga. Dia akan tanya berapa ramai nak guna ke apa ke. Dia masukkan lepas tu sign. Kalau PPD nak beli pun bagus juga. Ramai-ramai boleh guna. Idea yang bagus tu. Harap-harap. Tak apa, sendiri je cikgu. Boleh 5 soalan tu sudah cukup untuk saya. Saya rasa cukup dah 5 soalan. Macam, okey. Okey, seterusnya ada cikgu yang tanya tadi macam mana kita nak tulis. Okey, sebelum tulis. Sebelum cikgu tulis, ni download sudah. Okey ni. Okey, yang ini kalau cikgu tengok di paparan PowerPoint saya sekarang, kat atas ni sama je dengan PowerPoint cikgu yang belum download. Ada home, insert, draw, design. Yang ni sama. Lepas tu, ni yang terbaru. Yang terbaru adalah Inno ClassPoint. Ni yang terbaru.
Jadi ujung sekali ni adalah nama saya. Kalau klik dia akan tanya ClassPoint user profile, cikgu masuk. Cikgu tulis masuk, lepas tu masuk gambar sikit. Okey, ni kalau cikgu nak upgrade to pro, boleh tekan sini. Nanti dia akan bagi enter product key semua. Lepas tu masukkan subscribe. Subscribe. Okey, sama juga sini ada pen merah, pen hitam. Yang ni cikgu boleh klik yang mana-mana yang cikgu berkenan. Whiteboard, background. Okey, yang ni tadi yang ni yang 5 interactive quiz tadi berada di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, lepas tu atas ni juga ada share PDF. Okey, cikgu juga boleh share. Ya, saya klik jap. Okey, boleh share kepada pelajar sebagai PDF. Okey, nanti dia akan keluar barcode ni. Lepas tu pelajar scan dan dia akan dapat slide PowerPoint ni. Okey, macam mana nak tulis? Macam mana kita nak masukkan ni? Okey, ini adalah contoh latihan matematik. Okey, senang saja. Lepas contoh ni sebelum 4 markah ni, cikgu pilih mana satu cikgu nak. Multiple choice untuk soalan aneka pilihan. Word cloud untuk yang bagi satu jawapan saja tadi. Okey, sebagai contohnya saya ambil image upload. Sebab saya dah ada. Saya dah cukup 5, tak boleh. Saya kena pergi dekat yang sudah ada. Contohnya sini kalau cikgu nak buang semula boleh biasa je cikgu. Cikgu delete. Lepas tu contoh cikgu nak masuk slide drawing. Tak muat lagi. Tak cukup lagi. Kena buang dulu. Sebab dia 5 saja. Untuk yang free ni boleh 5 sahaja. Okey, contoh yang kereta api tadi saya masukkan multiple choice. Okey, lepas tu dia akan keluar sini. Okey, lepas tu di sebelah kanan ni, okey, cikgu boleh pilih sebenarnya berapa pilihan cikgu nak. 4, A, B, C, D ada 4. Lepas tu cikgu klik pada has a correct answer. Cikgu boleh set yang mana jawapan yang betul. Contohnya tidak ada tadi D. Cikgu tanda dekat D. Okey, adakah dia seterusnya bawah ni, adakah dia competition mode? Adakah dia adalah satu pertandingan? Jadi cikgu klik. Lepas tu untuk berapa minit kita nak close. Okey, boleh close submission for cikgu write untuk mungkin 1 minit ke. Cikgu tak boleh lama-lama sangat. Cikgu tarik, boleh pilih 3 minit. Jadi selepas 3 minit dia pun close submission. Automatic close. Kalau macam tadi saya close sendiri. Okey, lagi. Jadi slide PowerPoint cikgu ni kena ada dulu. Kena ada terlebih dahulu. Lepas tu baru masuk interactive quiz ni. Jadi kalau senang je cikgu. Kalau cikgu nak tukar line pun delete je. Delete, lepas tu masuk. Mungkin upload image. Okey, lepas tu yang tepi-tepi ni cikgu boleh set saja. Boleh set sama je. Ada soalan ke? Tak ada. Tak ada soalan. Tak ada. Okey, rasanya cikgu faham dah kot dan excited nak buat. Boleh cuba cikgu. PDPR masih kita kan masih ber-PDPR. Okey, selain daripada tu ke atas ni juga ada get started. Dia ada tutorial tadi. Kalau cikgu tekan dia akan pergi kepada macam mana nak tutorial macam mana kita nak masukkan image yang saya jelaskan tadi tu semuanya ada dalam ni. Dekat get started ni. Get started ni. Lagi.
Okey, selain daripada tu di Facebook untuk cikgu-cikgu yang biasa melayari Facebook, ada juga Class Point dan cikgu boleh join Class Point, Facebook Class Point untuk mendapatkan info yang lebih lagi daripada yang saya bagi. Mungkin ada info lagi, boleh join Facebook Class Point. Okay, selain daripada tu ada juga grup Telegram. Telegram Class Point pun ada dan di sana ada cikgu-cikgu yang terlatih dan cikgu Yariza. Ada Cikgu Ruth tu memang trainer. Dia memang Cikgu Ruth tu memang Class Point trainer. Bila cikgu tanya je soalan, memang ada yang jawab, memang aktif kelas grup Class Point tu. Jadi boleh join boleh join. Ya, ada soalan tu Cikgu Zulawati. Okey, guru perlu share screen juga ke GM kalau pelajar dah masuk ke Class Point. Kalau pelajar dah masuk Class Point. Apa maksudnya? Okey, masuk. Maksudnya share screen dekat Google Meet tu. Maksud dia nak share screen juga ke dalam Google Meet kalau dah masuk Class Point? Mesti cikgu, mesti kita share. Sebab kalau kita tutup Google Meet, nanti pelajar tak dengar suara kita. Tak dengar suara. Dia yang tadi tu, tak dengar suara. Boleh dengar. Kalau dalam Google Meet ni boleh dengar suara, boleh nampak dengan jelas. Ya. Tapi kalau tanpa Google Meet, memang tak dengar suara. Tapi dia boleh, pelajar masih lagi boleh jawab kuis yang cikgu buat tu. Yang PowerPoint tu, pelajar masih lagi boleh jawab. Sebab dia ada slide PowerPoint tu masih ada dalam telefon dia kalau dia join Class Point. Kalau pelajar, kalau cikgu belum sampai lagi dekat slide soalan tu, pelajar dah masuk, dia boleh jawab ke? Belum. Belum kan? Belum. Kita bila cikgu klik saja upload image, ni kan cikgu buat soalan, lepas tu cikgu letak upload image. Kalau sebelum ni pelajar tak boleh lagi jawab soalan kecuali cikgu klik image upload dan slideshow. Dan slideshow cikgu klik sini kena ada juga Google Meet. Sebabnya nanti pelajar tak tahu bila masa boleh jawabnya. Jadi kena klik pada image upload. Ada soalan lagi tu. Membolehkan pelajar jawab kuis, guru kena pilih slideshow ke? Untuk membolehkan pelajar jawab kuis itu, guru kena pilih slideshow. Ya, Cikgu Nahayati. Slideshow. Sebab kalau saya, contohnya saya tidak slideshow, sini saja macam tak boleh. Dia tak aktif. Kalau saya, dia tak aktif. Kalau saya klik pada image upload pun, dia tak pergi dekat responses tadi. Okay, jadi saya slideshow. Bila slideshow, lepas tu saya klik image upload, baru pelajar dapat dapat soalan ni dan boleh hantar. Okey, boleh dah hantar tu jawapannya. Yang ni dah hantar dah, yang ni dah hantar. Okey, macam mana? Ada yang cikgu, adakah dia apa? Macam mana? Fikir je. Sekiranya kita slideshows, dia lain sikit. Atas ni ada kod, bawah ni ada macam ni ada dia punya class point ni. Macam mana kita nak hilangkan dia? Kita kena dekat cikgu punya ni, account ni, cikgu kena sign out. Bila sign out, dia berbalik kepada
PowerPoint yang asal tadi. Maksudnya kelas point cikgu tidak aktif dah kalau cikgu sign out. Okay, contoh saya tunjukkan contoh. Okay, yang atas ni, ikon yang atas ni sama je cikgu. Sama je draw, design yang ni sama. Jadi sekarang ni kalau saya nak sign out. Sign out, nanti tak jalan. Sign out maksudnya dia tak ada, yang atas ni tidak ada. Sama je cikgu, tak boleh. Saya tak boleh tunjuk, nanti semua tak jalan. Okay, setiap kali cikgu sign out tadi, kelas kod dia akan berubah. Ya. Ataupun boleh juga kalau dekat slide show ni, okay, kalau sini boleh juga cikgu tukar. Okay, ni nama yang sudah masuk ataupun new class code. Boleh juga cikgu klik. Cikgu klik dan orang lain masuk. Lagi. Okay, habis dah. Ada soalan lagi ke? Tak ada dah soalan. Tak ada dah soalan. Okay, itu berkaitan dengan class point. Saya promote sikit Cikgu Yang Rizal. Saya promote berkaitan dengan apps baru. Oleh kerana kami dari Akademi YouTuber, saya nak promote sikit apps baru yang boleh diinstall di telefon dan terus kita dapat video yang menarik. Sebab biasanya percuma saja. Dekat Play Store, cikgu pergi dekat Play Store tu, type je Akademi YouTuber. Lepas tu cikgu boleh download. Okay, bila cikgu download, di paparan ada contohnya pendidikan muzik, BM. Lepas tu cikgu klik. Contoh cikgu nak cari, ni untuk cikgu cari video. Lepas tu cikgu klik matematik contohnya. Lepas tu dia akan keluar yang video-video yang dihasilkan oleh kami, cikgu-cikgu Akademi YouTuber. Jadi daripada situ, daripada seluruh Malaysia. Okey, daripada situ dia ada butang share dan cikgu boleh terus share video tu kepada grup, ada share. Boleh terus tanpa masuk kepada YouTube. Melalui apps ini di Play Store, kena download dulu cikgu. Play Store. Play Store. Jadi saya buka sikit video. Tak dengar suara. Tak dengar lah. Mungkin kena stop presenting dulu. Lepas tu present now semula. Sharekan audio. Tapi ni dalam PowerPoint kan? Dalam PowerPoint. Tak apa. Jadi cikgu-cikgu boleh install. Free saja cikgu, free saja. Ya. Okey, seterusnya. Boleh install di telefon Android. Ya. Okey, seterusnya ada nak tambah ke cikgu Yang Rizal? Berkenaan dengan apps tu, apps Akademi YouTuber tu, dia adalah gabungan seluruh guru-guru seluruh Malaysia, daripada guru yang mengajar prasekolah sehinggalah guru yang mengajar matrikulasi, peringkat matrikulasi. Semua banyak video ada dalam tu. Tak silap saya dekat berapa puluh ribu video. Yang banyak. Banyak. Guru-guru yang terlibat pun hampir 10,000 orang yang terlibat. 20,000 lebih. Terima kasih Cikgu Rina. Dia bukan saja video PDPC. Dia dah susun video tu mengikut playlist tersendiri. Kalau contohnya matematik tingkatan 1, bab 1, dia ada satu playlist. Semua bab 1 matematik tingkatan 1 ada dalam satu playlist. Okay, kemudian diikuti dengan bab kedua pula, bab ketiga dan seterusnya. Dia tersusun. Tak seperti setengah apps yang lain tu, memang dia ada banyak. Dia cuma ambil je daripada video-video cikgu-cikgu lain tu, dia cuma letak
dekat situ je susun. Tapi kami ni betul-betul yang kami buat video di Akademi YouTuber dan di berdasarkan sisa- standard pembelajaran. Standard Ya. pembelajaran. bukan sahaja PDPC, ada pelbagai dalam tu, termasuk co-curriculum pun ada. Co-curriculum ada, kemudian tutorial macam mana nak membuat class point ni pun ada. Macam-macam lah tutorial yang dikongsi oleh guru-guru seluruh Malaysia. Percuma saja, tak perlu dibayar sebab dia punya moto Akademi YouTuber ni adalah bermula percuma, selamanya percuma. Memang tak ada bayaran. Ya, betul Kepada cikgu ataupun kepada pelajar, tak ada bayaran. Kami pun tak dapat bayaran pun. Kami sukarelawan untuk menyebarkan ilmu saja. Dengan niat untuk menyebarkan ilmu, untuk menambahkan video-video yang bermanfaat di YouTube berbanding dengan video-video yang banyak video yang tidak bermanfaat lah, bukan nak kata tak bagus. Ada setengah senang tu cikgu, senang. Dia sudah susun ikut bab dan ikut subtopik. Kalau bahasa Melayu, dah ikut dah. Tahun 1, 2, 3 semua ikut ni, senang. Berbanding kita search dekat YouTube kan, kita kena type kat atas tu, dia ambil masa sikit lah. Okey, soalan Cikgu Siti Sarah, apps Akademi YouTuber ni boleh install di laptop? Di laptop kita tak install apps ni, kita pergi ke laman web portal Akademi YouTuber, iaitu www.academyyoutuber.com. Boleh tunjuklah. Kat situ ada himpunan PDPC yang live setiap hari pun ada, dan juga yang telah di record pun ada, yang dah live lepas-lepas pun ada dalam tu. Dan juga jadual-jadual video, jadual-jadual live dan sebagainya. Jadi kita ada banyak pilihan sekarang ni, kita boleh guna je untuk kebaikan anak-anak murid kita juga. Okay. Kita cikgu type je www.academyyoutuber.com. Okay, dekat situ ada terus pergi ke portal. Ya, terus ke portal Akademi YouTuber. Yang ini pusat tuition percuma pertama di Malaysia. Tak pernah lagi kita tengok pusat tuition percuma. Percuma saja. Macam-macam cikgu. Macam-macam cikgu. Setiap hari ada kelas. Setiap hari ada kelas ikut subjek. Kalau macam ni cikgu Mued, macam-macam. Kalau di Marang ni kita ada cikgu saya sendiri, cikgu Yang Rizal, cikgu Ruzilawati pun ada buat video. Cikgu Yang Izam, siapa yang kenal cikgu Yang Izam, namanya cikgu Nur Izam ya. Tapi lebih popular sebagai cikgu Yang Izam channelnya. Kemudian ada cikgu Fauzia, cikgu Rina Hazlina. Okay. Jadi di Marang ni kita ada ramai juga guru-guru Akademi YouTuber yang sentiasa menyumbangkan video-video PDPC. Okey. Jadi macam-macam ada bacaan Yasin, surah santai. Ada segmen khas. Jadi secara ada soalan lagi ke? Tak ada. Dekat apa ni? Cuba buka cikgu Ruzilawati, cuba buka YouTube mengenai dengan apps tu tadi. Apps. Apps. Yang ni ke? Bukan, dekat YouTube, Akademi YouTuber. Dia Akademi YouTuber ni dia ada channel dia. Kalau kita pergi dekat YouTube,
youtube.com tu kita search nama YouTube Akademi YouTuber. Pergi je dekat youtube.com. Okey. Kemudian type dekat search tu Akademi YouTuber. Okey. Okey, yang tu Akademi YouTuber. YU tu logo dia. Cuba klik situ. Okey. Cuba tunjukkan apps dia, apps. Promo apps. Promo. Kat mana? Ada dekat ada video atas tu. Home video kan. Okey, sebelah tu. Okey, ada promo situ bawah. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Dekat tu kot, dekat Pelancaran. portal. Bukan pelancaran tu yang masa pelancaran tu. Majlis dia. Dia punya promo dia. Tak ada. Tak. Mungkin kalau kita tunjuk tu boleh nampak lagi secara lebih detail lah. Apa yang ada dalam apps Akademi YouTuber tu. Okey, sambil-sambil tu kalau ada soalan boleh tanya dekat channel Cikgu Mutasim ada kod. Try buka. Cikgu Mutasim. Montaj. Tu. Okey. Saya tak dengar. Tak dengar, mungkin tak share kot. Tu. Punya apa? Audio dia tu. Cuba Start semula. Stop dekat Google Meet tu, stop presenting. Lepas tu present, tab. Share audio. Okey, boleh dengar. Itulah berkenaan dengan aplikasi Akademi YouTuber. Dia ada selain daripada channel di YouTube, ada portal akademiyoutuber.com dan ada juga apps yang terbaru sekali. Okey. Semuanya percuma untuk guru-guru gunakan untuk pelajar-pelajar kita juga. Ya, betul Cikgu Yang Rizal. Ada lagi soalan? Kalau nak tanya berkenaan dengan
Class point ataupun nak tanya berkenaan dengan apps Akademi Tuber. Yang ni cuma je cikgu. Tak kena bayar. Kami pun sumbangkan video percuma je. Kami tak ada dapat bayaran, tak ada kita kenakan bayaran apa-apa pun. Tak ada soalan tu, maknanya faham belaka tu. Ada lagi Cikgu Ruzilawati? Okey, jadi kesimpulannya semoga perkongsian pada petang ini bermanfaat untuk cikgu semua. Ya. Lain-lain boleh, saya memang galakkan cikgu-cikgu explore dulu cikgu. Explore. Lepas tu cuba. Dan memang dia menarik menarik. Saya memang dah cuba, memang menarik menarik, sangat menarik. Okey, itu saja daripada saya. Boleh hubungi saya sekiranya ada masalah ataupun sebarang pertanyaan. Type je Cikgu Ruzilawati di Telegram tu, insyaAllah keluar nama saya. Ataupun di YouTube, type je Cikgu Ruzilawati, insyaAllah keluar nama saya seorang. Yeah. Okey, sekian saja. Ada daripada Cik Irin tu. Jangan lupa check email diberi selepas sign up untuk masukkan 6 digit kod. Lepas kita sign up class point tu, masukkan 6 digit kod. Saya baru download install. Thank you cikgu-cikgu yang banyak install. Ya, bagi yang baru nak install. Okey. Okey, terima kasih juga kepada cikgu yang Riza. Ya. Yang pentingnya kita kena cuba, kita explore. Explore tu maksudnya kita cubalah. Jangan takut cikgu, sebabnya bila kita cuba ni silap, kita akan belajar melalui kesilapan. Dia komputer ni dia lain sikit, dia pelik sikit. Dia boleh buat silap dan kita belajar daripada silap kita tu. Tapi benda lain jangan Ada benda yang kita tak boleh belajar daripada kesilapan. Contohnya belajar memandu kereta, tak boleh silap. Yang itu memang bahaya silap. Tapi komputer ni istimewa dia, kita boleh belajar daripada kesilapan yang kita buat. Kita buat silap, rupanya jadi macam ni. Bila kita silap, kita boleh undo balik dan sebagainya. Okey, itu saja. Okey, terima kasih juga kepada cikgu-cikgu yang join bengkel pada petang ini. Saya serahkan semula kepada Puan Julie. Okey, terima kasih Cikgu Ruzi dan juga Cikgu Yang atas perkongsian yang sangat menarik, dan diharapkan guru-guru yang mengikuti bengkel pada hari ini akan meneruskan penerokaan bukan saja untuk kelas point tetapi juga untuk apps-apps yang lain. Okey, jadi dari saya ada satu saja, iaitu mohonlah kepada guru-guru dari sekolah menengah untuk menyertai program Duta Guru STEM. Ya, rasanya dah diiklankan oleh JKMP sekolah masing-masing. Dan sebenarnya cikgu boleh berkarya dengan platform yang ada ini. Diharapkan cikgu boleh berkarya dan cikgu boleh upgradekan cikgu punya skill dengan mengikuti program-program seperti ini. Jadi ayuhlah cikgu isilah borang yang telah diedarkan itu, link yang telah diedarkan. Kemudian yang kedua dari saya ialah berkaitan dengan bahan macam mana yang? Bahan perkongsian hari ini macam mana? Bahan Cikgu Rizalawati boleh kongsikan kot. Nanti Cikgu Rozi boleh share dengan saya akan kongsi melalui grup-grup Telegram lah. Grup-grup PKP, grup-grup KP, JKMP dan juga PKP. Okay, jadi saya rasa itu saja perkongsian kita pada hari ini. Mungkin kita akan bertemu lagi di lain masa dengan tajuk-tajuk yang menarik daripada cikgu-cikgu tip kita. Okay, dan dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kehadiran tu dah minta isi kehadiran tolong isi. Nanti kan kena isi surat apa? Surat tunjuk sebab lah. Tunjuk sebab. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum.
Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada soalan ke Cikgu Haslinda? Angkat tangan. Cikgu yang masih rekod lagi tu, cikgu yang boleh stop recording.